Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Saya bagi salam dua kali sebab saya baru balik daripada Yogyakarta. Di Indonesia, kalau bagi salam dalam majlis, satu majlis jawab dengan suara yang begitu kuat. Jadi saya rasa kita pun nak biasakan hal itu di Perlis. Bukan di Perlis ni tak jawab salam, jawab, cuma jawab cara pelan. Jadi lepas pada ni insya-Allah kita akan jadikan majlis-majlis di Perlis ni jawab dia jelas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya kasihi pengerusi KPP bahagian takmir, penguatkuasa bahagian apa lagi dah? Halal, Ustaz Syariman, betul saya sebut nama? Daripada Jakim, Ustaz Hafiz, Ustaz Hafizuddin dan semua kepimpinan Jaib. Saya minta kena bagi perhatian sikit apa yang saya nak cakap ni supaya dapat dibedakan dua hal. Hal yang pertama ialah tajuk hari ini. Bila ada lambang halal Jakim di hadapan tu, saya nak kita jelas bahawasanya itu soal pensijilan halal. Pensijilan halal ni maksudnya macam mana pihak Jakim ataupun Jaib yang menguruskannya di sini, prosedur dia bila nak bagi logo tu, nak bagi cop halal tu. Kalau tak ada cop halal tu, taklah semestinya dia tak halal. Macam dapur rumah kita, tak ada cop halal, tapi halal lah. Makanan di hotel ada cop halal, balik ke rumah kita, bini kita tak ada cop halal, dapur dia halal juga. Makanan kedai Mak Timah tepi jalan tu halal juga, tapi tak ada cop halal. Kerana ini soal pensijilan ialah soal lain. Soal bagaimana untuk membolehkan orang kenai dalam skala yang besar bagi perkara-perkara yang mungkin sebahagian orang tak pasti. Jadi saya kena bedakan yang itu. Yang saya nak cakap ni tentang konsep halal di dalam Islam itu sendiri, dan kemudian mungkin nak dikaitkan dengan perkataan tayyibah yang ada dalam Al-Quran. Tuan-tuan hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Yang pertama, kita hendaklah jelas bahawasanya di dalam Islam ni berhubung dengan makan minum, tarian, kebudayaan, nyanyi, pakaian, kesemua hal ini dia berada di bawah satu kaedah. Kaedah dia yang pertama, al-aslu fil asya'i al-ibahah. Asal di dalam perkara-perkara ini, yakni kehidupan kita ni, ialah al-ibahah, dibolehkan. Maksudnya jika kita ada satu perkara yang kita lihat tidak ada dalil yang menunjukkan haram, dia adalah halal. Tak perlu tanya apa dalil halal, hanya perlu ditanya apa dalil haram. Saya nak buat contoh bagi mudah, bagi ekstrim punya contoh. Daripada prinsip asas agama, maksudnya jika kita ni jumpa satu haiwan, kita tak tahu haiwan ni. Nak kata burung pun tak, nak kata harimau pun tak, nak kata ikan pun tak. Kita jumpa dia. Kita tak boleh nak bagi dia dalam kategori apa. Ada orang makan tak memudaratkan. Kalau orang tanya kita halal ke haram,
Hukumnya halal ke haram? Halal. Boleh. Sebab asal sesuatu adalah dibolehkan. Sehingga terbukti ia tak boleh. Terbukti ia tak boleh itu mesti sama ada datang dengan dalil. Kata Quran kata haram macam khinzir umpamanya. Ataupun ia memudaratkan, ada orang makan kemudian dia telah mati ataupun jatuh sakit. Ada orang hisap macam hisap gam ke apa, sengit otak dia, tak betul otak dia, maksudnya ada mudarat yang berlaku. Dia tak boleh. Dia tak boleh kata ketum asalnya halal, betul. Tapi nak tengok apa jadi apabila dia campur, dia buat macam-macam, jadi apa. Tapi kalau asal daun tu sendiri halal, sehingga terbukti ia haram. Semua perkara terpakai dalam mengenai hal ni kecuali bab ibadah. Nanti saya akan sebut sedikit. Kenapa? Kerana Allah Subhanahu wa taala menyatakan wallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a dalam surah Al-Baqarah. Dialah yang menciptakan untuk kamu apa yang ada di muka bumi ni, semuanya untuk kamu. So, kalau kita kira kita masuk dalam satu tempat, ada makanan banyak, ada pakaian banyak, ada macam-macam budayaan banyak, kalau kita andaikan, agama kata macam ni, semuanya boleh, kecuali yang termasuk dalam list yang tak boleh. Dia tak kata semuanya tak boleh, melainkan dalam list yang boleh. Tak. Agama kata semuanya boleh, melainkan apa yang disebut sebagai tak boleh. Dan apa yang disebut tu tak boleh tu sangat sedikit. Kita kena clear hal ni dulu. Kalau tidak kita ingat dalam Islam ni banyak benda haram. No. Dalam Islam banyak benda yang boleh. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Luqman, alam tarau anna Allah sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Tidakkah kamu lihat Allah Ta'ala telah menundukkan untuk kamu apa yang di langit dan bumi, mencukupkan nikmat kamu zahir dan batin. Kita ambil minuman, semua minuman boleh, kecuali yang termasuklah senarai haram. Khamar, arak haram. Lain daripada arak, air tebu, air temika. Kalau saya ambil sekeping kertas putih macam ni, edar kepada tuan-tuan, senaraikan air yang halal. Saya ingat 10 kertas ni tak cukup. Senaraikan air yang haram. Saya ingat separuh kertas ni pun tak habis. Kerana itu asasnya mesti jelas dalam pemikiran orang Islam. Supaya dia tidak menyatakan Allah telah menurunkan satu agama yang telah mengharamkan untuk dia semua benda. Termasuk dalam hal tu nak pakai baju. Baju Arab boleh pakai. Baju Cina pun boleh pakai. Chongsam ke, pakai kurta ke, nak pakai baju Jawa ke, semua boleh pakai. Allah tak ada limit. Agama tak limitkan. Yang dia limitkan, kalau pakaian itu mendedahkan aurat, dia haram. Kerana sebab lain. Ataupun pakaian itu tasyabbuh dengan pakaian agama lain. Yang bila pakai itu orang kata, oh, dia ni mesti agama tertentu selain pada Islam. Tak boleh, kerana itu man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum maka dia di kalangan mereka, seperti yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam Sunan. Maka apabila kita tahu hal ini, kita akan tahu agama luas. Tak boleh cepat mengharamkan. Mesti cepat meletakkan halal dulu. Halal dulu sehingga terbukti haram. Tak boleh kita jumpa satu benda, buktikan halal. Tak boleh. Orang yang haram pada kita, dia yang kata, buktikan haram. Tuan-tuan clear tak ni? Jelas tak maksud saya? Jelas.
Sebab itu Nabi SAW menyebut di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bazzar, yang disahihkan oleh sebahagian kebanyakan muhaddisin, baginda sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ma ahallallahu fi kitabihi fa huwa halal. Apa yang Allah halalkan dalam kitabnya maka ia halal. Wa ma harrama fi kitabihi fa huwa haram. Apa yang dia, wa ma harrama fa huwa haram, yakni ma harrama fi kitabihi, apa yang dia haramkan di dalam kitabnya maka itu haram. Wa ma sakata anhu fa huwa afu. Apa yang Allah diam tak bagi tahu maka itu dimaafkan. Apa yang Allah tak bagi tahu maka dia dimaafkan. Kemudian Nabi kata, wa taqabbalu minallahi afiyatah, atau faqbalu minallahi afiyatah, faqbalu minallahi afiyatah. Terimalah daripada Allah kemaafan yang Allah bagi. Kenapa kata Nabi SAW? Fa innallaha lam yakun liyansa syai'a. Allah Ta'ala tak lupa. Jadi setengah orang dia fikir lagi banyak kita haramkan lebih bagus agama kita. Salah cara dia berfikir agama. Dia fikir nak cepat, yang mana tak ada cap halal ni semuanya haram. Itu adalah pemikiran yang salah, menyanggahi kaedah. Kalau tidak, dapur kita jadi haram, makanan tonek kita haram, pergi rumah datuk kita haram. Kita pergi pada rumah orang Islam, dia hidangkan daging makanan pada kita. Kita tak perlu bertanya dalam syarak, ni abang jual daging ni sembelih betul ke? Tukang sembelih tu baca bismillah ke masa dia sembelih? Tak perlu. Dia Muslim, memadai, halal. Tidak disuruh untuk kita menyelidiki berlebih-lebihan. Ini agama, dia dibina di atas dasarnya. Sebab itu orang tanya kita, macam mana dengan tarian? Tarian, menari, semuanya boleh. Melainkan apabila datangnya bukti ia tak boleh. Tengok-tengok tarian tu ada percampuran lelaki perempuan. Oh, cerita lain. Tapi kalau orang nak menari Arab pun boleh, nak menari Melayu pun boleh. Nabi SAW pergi ke dalam majlis. Orang Ansar suka menyanyi. Nabi hadir dalam majlis perkahwinan, mereka tak menyanyi. Nabi kata, ala ma'akumullahu fa innal ansar yu'jibuhumullah. Tak ada menyanyi kan? Nabi kata, bukan Ansar suka menyanyi. Nabi kata, dan mereka menyanyi. Dan bila mereka menyanyi lagu, liriknya salah, Nabi betulkan liriknya. Wa fina nabiyyun ya'lamu ma fi ghad. Di sisi kami ada Nabi yang tahu besok nak berlaku apa. Nabi kata, ini tak boleh kata. Yang ni tinggalkan. Nabi tak tahu apa nak berlaku besok. Allah saja. So Nabi betulkan lirik yang salah. Bukan kata, apa ni menyanyi-menyanyi ni, tak ingat akhirat ke? Nabi tak kata. Manusia, dia ada hidup dia, Allah bagi ruang dia menikmati. Makan nasi kosong pun halal juga. Halal, mencukupi. Tapi manusia nak nasi goreng, bubuh ikan. Makan nasi cara dengan kambing macam Nabi makan pun boleh juga. Tapi kita makan nasi tom yum, ada nasi padang, ada macam-macam jenis makanan. Bukan Allah kata, pasal apa yang kamu nak makan ni macam-macam rasa ni? Kamu tak ingat makanan di syurga ke? Ini semua dunia. Tak. Agama benarkan ruang ini. Ruang menikmati hidup. Maka sesuatu dalam hal ini adalah dibolehkan. Ini berbeza dengan perkara-perkara berhubung dengan ibadah. Ibadah maksud cara kita mengabdikan diri pada Allah. Ini manusia tak tahu melainkan dengan kedatangan Nabi. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, menyaksikan Muhammad Rasulullah.
Maka tak boleh kata, saya nak buat semayang yang rokok 3 kali, tak apa, asal sesuatu boleh. Tak boleh. Dalam ibadah tak boleh. Melainkan adanya dalil yang menunjukkan boleh. Yakni ibadah mahdah, ibadah dalam arti kata ibadah khususiyah. Tapi dalam makan minum semuanya boleh, melainkan ada bukti menunjukkan ia tak boleh. Satu. Yang kedua ialah halal dan haram ni adalah merupakan hak Allah. Dia bukan hak mufti. Kok saya rasa aku nak bagi jadi benda ni haram lah, padan muka depa sikit. Tak boleh. Bukan hak kerajaan, bukan hak jaib, bukan hak jakim. Ia adalah hak Allah untuk menentukan halal ataupun haram. Sesiapa yang pandai-pandai pi haramkan apa yang Allah halalkan, ataupun halalkan apa yang Allah haramkan, dia telah melakukan dosa yang besar. Bahkan jika kita ikut keputusan mengharamkan apa yang Allah halalkan atau menghalalkan apa yang Allah haramkan, kita macam beribadah menyembah orang itu. Ketika Adi bin Hatim At-Ta'i, ia datang kepada Nabi SAW, dan sebagian riwayat kata dia masih memakai salib, sebagian riwayat kata dia baru saja meninggalkan agama Kristian. Nabi SAW baca firman Allah, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka mengambil padri-padri mereka, pendeta-pendeta mereka sebagai sekutu, sebagai Tuhan-Tuhan selain daripada Allah. Wa Masih ibn Maryam, dan Masih Al-Masih ibn Maryam. Wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida. Mereka tidak diperintahkan melainkan untuk menyembah Tuhan yang satu. Subhanallah amma yusyrikun. Maha suci Allah daripada apa yang mereka syirikkan. Adi bin Hatim At-Ta'i, he was a Christian. Jadi dia fikir bahawasanya mereka tak sembah pun. Dia kata they never worship them. Dia kata orang Kristian tak sembah padri. Nabi kata bala innahum harramu alaihim halala wa ahallu lahum al-harama fadzalika ibadatuhum iyahum. Nabi kata bahkan mereka padri itu mengharamkan apa yang Allah halalkan, menghalalkan apa yang Allah haramkan. Fattaba'uhum, mereka mengikut padri-padri itu. Fadzalika ibadatuhum iyahum, itulah ibadat mereka pada padri. Maksudnya kalau kita ikut orang tentukan halal haram, bukan ikut hukum Tuhan, macam kita beribadah kepada mereka. Maka kuasa halal dan kuasa haram adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka tak boleh saya rasa-rasa macam nak kata haram lah makanan ni. Pasal apa? Rasa dia tu macam pelik. Saya ingat tak boleh. Saya rasa-rasa nak haram lah baju ni. Pasal apa? Aku macam tak suka design tu. Tak boleh. Kita tak mau pakai, kita punya hal. Kita tak suka, kita punya hal. Tak boleh nak haramkan. Okey. Bila kita jelas hal ni, kita kena tahu, balik kepada sifat agama tadi. Sifat agama ni, dia cenderung kepada menghalalkan, bukan mengharamkan. Ini saya sebut banyak tempat. Kita ni kadang-kadang, kita belah haram ni jadi susah, belah haram ni, belah halal ni jadi payah, belah haram tu jadi senang. Yang tu babi hal-halai lah. Nikah kahwin, nak angkat nikah tu buat bagi jadi payah. Baru ni siapa cerita kat saya, lepas angkat nikah dia, hak saksi tu dia kata ulang tempat dia. Pasal sebut dia ni belajar negeri orang putih. Dia kata saya terima seperti yang disebutkan. Tak sah.
Tapi oleh kerana pak mentua dia ni ustaz, dia kata sah. Oh, ramai-ramai sah. Dia kata. Dia kata, dia perlis sebab tu saya sebut. Kalau dia jambut, saya terima seperti yang disebutkan, sah penerimaan. Aku terima nikahnya Pulanah binti Pulanah dengan mahar satu nafas. Tak ada siapa ajar benda ni. Ini karut marut. I do, saya terima. Sah. Kena maksudnya tercapai, maksudnya dia terima pernikahan tu. Okey, saya nak sebutnya ialah dalam halal haram. Demikian makanan, pakaian dan seumpamanya. Dan agama tak suruh kita pergi duk cari benda yang tak nampak haram sehingga menjadi haram. Nabi SAW sebut, halakal mutanatti'un. Binasalah orang yang berlebih-lebihan mendalam-dalamkan benda. Dia tengok benda tu halal lah, dia duk fikir. Kita beli kat dia ni, macam saya kata tadi, kita pergi beli gulai daging kat Haji ni. Haji ni beli daging kat mana? Nak kena cek dulu. Lepas dia beli daging, dia kata dia beli daging kat pasar. Pasar tu siapa jual? Dia orang Islam. Siapa dia yang sembelih kat lembu dia? Nak kena cek. Dia tak mau makan. Dia kata, aku kalau nak makan, nak cek betul-betul baru aku makan. Halaka mutanatti'un. Binasa orang yang mendalam-dalamkan benda ni. Agama tak suruh macam tu. Sebab tu Nabi SAW apabila tengok orang buat tarian di dalam masjid Nabi. Tarian Habasyah tarian. Nabi kata, likai ta'lamul yahud. Inna fi dinina samhah wa inni bu'ithu bihanifiyati samhah. Dan sebagian riwayat. Dan riwayat Imam Ahmad dalam Musnad. Supaya mereka tahu bahawasanya aku dibangkitkan bagi agama yang pemaaf. Ada orang bawa daging kepada Nabi. Bawa daging kepada para sahabat. Sahabat rasa dia orang ni baru masuk Islam. Bagi daging kat kita. Betul ke dia sembelih ni? Dia bawa kes daripada Nabi. Nabi kata apa? Sammullah antum wa kulu. Kamu bismillah dan makan. Kamu bismillah. Nabi tak suruh. Sekali kita tengok ada orang jual air tepi jalan. Kita dia jual air tepi jalan. Sekali kalau ada lori khinzir lalu, debu khinzir masuk dalam air dia. Lepas tu kita minum air dia, telah terminum air khinzir. Sekali kita jadi benak, anak-anak kita jadi benak. Agama tak ada ajar suruh pelik-pelik macam tu. Zahirnya halal, hukumnya halal. Melainkan nampak khinzir duk berenang sekok dalam balang tu, jangan minum. Ini saya nak bagi jelas konsep ini sebelum kita kadang-kadang sebahagian kita berlebih dalam hal ni. Saya pernah tengok satu orang yang bagus, dia kuat semayang. Dia haramkan makan di kedai orang yang kita tak nampak dia semayang di masjid. Dia kata kalau kita makan di kedai dia tu makan makanan yang haram. Dia kata pasal apa? Mungkin dia semayang di rumah dia, ialah dia kekurangan. Tak boleh, dia kata. Benda-benda yang tak pasti ni kita tak boleh makan. Sehingga pasti baru kita boleh makan. Maksudnya dia tak faham kaedah keluasan agama. Sebab tu kita tengok Nabi SAW. Nabi antara sebab Nabi tu sebagian ulama menyebut Nabi tu syahid. Kerana Nabi tu telah termakan racun yang diletakkan oleh Yahudi di Khaybar. Yahudi itu letak pada daging yang dijamu kepada Nabi SAW. Nabi makan dan dia ambil masa lama, ada sahabat yang mati. Nabi tak wafat tapi ambil masa lama. Tapi Nabi pada hari nak wafat, Nabi kata masih terasa racun Khaybar tu.
Apa yang saya nak sebut apa? Nabi menerima wanita Yahudi ni bagi makan. Nabi tak kata Yahudi ni mungkin ni khianat, mungkin dia ambil bangkai, dia bagi kat Nabi. Mungkin dia nak tipu Nabi. Tapi memang dia ada niat jahat. Tapi oleh kerana zahir yang menjamunya Yahudi, wa ta'amul ladzina utul kitab hillul lakum, makanan ahlul kitab halal untuk kamu. Yahudi itu memang Yahudi tak beriman dengan Nabi. Kalau dia beriman Nabi, dia pun tak berusaha nak bunuh Nabi. Tapi menunjukkan konsep halal yang luas. Nabi terima makanan yang diberi oleh dia. Sebab tu Quran kata apa? Quran ingatkan kita, wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhib. Hadha halalun wa hadha haram. Litaftaru 'ala Allahil kadhib. Jangan kamu kata dengan apa yang disifatkan oleh lidah kamu yang dusta. Ini halal, ini haram. Untuk kamu melakukan pendustaan pada Allah. Maksudnya halal dan haram tak boleh untuk kita pandai-pandai haramkan. Hanya kita sonok-sonok. Ataupun kata aku rasa benda ni haram. Tak boleh. Saya buat satu contoh. Kita, let's say kita tengok satu barang, bahan. Tuan-tuan pergi ke Jepun dah. Jepun dia tak ada. Ahli kitab pun tak. Korang nak cari. Kristian yang Yahudi pun korang. Islam pun tak apa ramai. Ada mungkin tak sampai 300-400 ribu orang Islam. Dia jual mochi ke, dia jual apa ke. Tepi jalan. Kita nak pergi beli. Kita tanya dia, benda apa? Dia beritahu benda ni buat daripada pulut. Buat daripada ada kacang merah ke apa dalam. Tapi dia Jepun. Bukan saja tak ada agama, sembah matahari. Sebahagian Shinto, sebahagian Buddha. Chop halal, tak ada. Boleh tak kita beli dan makan? Boleh tak tuan-tuan? Tak berani jawab. Boleh atau tak? Saya ceramah setengah jam, tuan-tuan tak boleh jawab soalan. Boleh atau tak? Boleh. Sebab tak ada, zahirnya adalah halal. Tak boleh kita kata, tapi dia kafir. Dia tak menentukan itu. Melainkan kalau dia bawa binatang sembelihan daripada kita. Ini dia masa. Kita suka, kita boleh makan. Saya tak mau makan. Saya kalau orang bukan Islam buat, non-Muslim punya food, I will never consume it. Saya tak akan ambil dia. It's okay. It's up to you. Tapi it's not haram. It's not haram. This is your choice. It's okay for you. And maybe you can categorize yourself di dalam kategori warak, mengelakkan syubhat. It's okay for you. Tapi tidak boleh untuk dikatakan sebagai haram. Tuan-tuan clear maksud saya? Supaya nak faham konsep halal yang luas di dalam agama. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila datang, dia bukan bertujuan Allah datang kepada Nabi nak haramkan benda. Allah datang kepada Nabi, Allah datang ke Nabi, Nabi ni buka semua benda yang dia, bahkan perkara yang diharamkan pada Yahudi dan Nasara dahulu. Yahudi khususnya disebabkan tindakan mereka, Allah halalkan dengan kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu Quran kata sifatnya yajidunahu maktuban indahum fit Taurat. Mereka mendapati Nabi itu tertulis namanya maktuban indahum fit Taurat wal Injil, tertulis dalam Taurat dan Injil. Ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Dia menyuruh pada yang ma'ruf, Nabi itu mencegah daripada yang mungkar, menghalalkan bagi mereka segala yang baik-baik. Itu thayyibat, halalan thayyibah. Maksudnya apabila dia kata halal, dia baik. Ini penafsiran sebahagian para ulama, dia kata halalan thayyibah, halal lagi thayyibah, halal lagi baik itu
Bukan maksud tayyibah tu makna baru, tetapi dia taukid kepada maksud halal. Dan ada pandangan yang kedua, mungkin saya akan sebut nanti apabila ada kesempatan masa. Maksudnya apa? Maksudnya ialah Nabi bila datang, semua yang baik halal. Wa yuharrimu alaihimul khaba'ith, dia mengharamkan semua yang khaba'ith, semua yang jelek, yang kotor, yang keji, dia haramkan. Kalau minum benda pertama benda najis, haram lah. Makan binatang yang makan najis, walaupun ikan keli asalnya halal, tapi kalau dijamu najis, tak boleh terus sembelih. Bersiang lah, tak boleh terus bersiang. Ambil, tak apa aku. Dia jelalah yang ni. Ni ada fatwa, boleh tengok dalam fatwa yang Peris keluarkan. Semua yang termasuk benda-benda yang merosakkan akal, walaupun asal daun ketum, daun saja, tapi dah campur yang tu, campur ni jadi cakoroi. Lepas minum dulu semacamnya, merosakkan akal, dia diharamkan. Tapi pada asasnya seluruh hal ni, tuan-tuan, kebanyakan kita ni makan durian, betul tak? Adalah satu dua orang yang tak makan durian. Durian ni tuan-tuan, kalau sebahagian orang Arab ataupun sebahagian orang yang tak biasa, dia bau pun tak mampu dah. Busuk. Tapi dia halal ataupun haram? Halal. Mungkin orang yang bau busuk tu dia tak mau makan, it's okay, you tak mau makan, tapi dia halal. Cheese. Tuan-tuan tahu cheese? Cheese, tuan-tuan nak ambil gambar tu kan? Tuan-tuan pergi kat blue cheese. Cheese ni ada banyak. Kedai cheese lagi lama. Tuan-tuan pergi ke negara-negara yang minum. Pergi ke Australia, New Zealand. Tuan-tuan pergi. Yang peminat cheese ni. Lagi busuk, lagi bagus. Hebat kata. Kita masuk pun tak tahan. Tapi ia halal. Ia halal. Ia tak bergantung pada selera individu dan selera masyarakat tentu. Kita kalau tengok cara budu, dia buat budu tu, kita tak lalu nak makan budu tu. Mungkinlah, mungkin sebahagian orang. Tapi ia halal. Saya tengok orang buat gulai. Cedok-cedok ada kaki ayam, saya terkejut. Kaki ayam? Bagi saya, isteri saya kata, nak, saya kata ada kaki ayam lah tu. Jangan. Tapi sebahagian kawan saya kata, yang itulah yang paling sedap sekali. Berbeza selera. Saya tak boleh kata, kaki ayam nampak macam duk cakap tanah, haram. Tak boleh. Kerana dia mengharamkan yang kotor-kotor. Dan dalam nak mengkategorikan apa yang dikatakan khaba'ith, yang jelek itu, kadang-kadang fuqaha berbeza. Sebahagian sebab itu kita akan lihat dalam mazhab Syafi'i ada bincang tentang makan hyena. Ibn Awa, binatang yang dijual di pasar-pasar Hijaz. Kerana orang Hijaz tak nampak kotor. Sebahagian orang dia nampak kotor, sebahagian orang nampak tak kotor. Beberapa binatang yang confirm haram itu jelas, tapi ada binatang kita makan, kita tengok negeri makan buaya, kita mungkin tak makan. Di Sudan mereka makan buaya. Yang ini ada benda yang khilaf disebabkan dalam nak mendefinisikan apa yang keji itu. Okey. So apa yang syarak haramkan ia jelas, dan apa yang dia haramkan
maka itu adalah haram. Dan kita kena tahu ada perkara yang tak jelas. Siapa yang tak mau makan, tak apa. Ini datang kepada bahagian yang ketiga ni, perkara syubhat. Syubhat, kita tengok, tuan-tuan pergi, contoh buat contoh. Majlis Fatwa Eropah, dia menghalalkan banyak benda. Terutama perkara-perkara yang membabitkan chemical transform ni. Yang kita panggil sebagai istihalah. Walaupun benda tu asalnya haram, tapi dia telah berubah sifat dia, maka tak ada lagi sifat yang haram tu, mereka memfatwakan boleh. Sebab tu banyak apa tu yang di Eropah tu mereka halalkan. Sebahagian negara orang Islam mungkin tak bagi cop halal tu. Di atas andaian sebahagian mereka mungkin tak terima konsep itu. Sebahagian mereka menganggap transform tu tak komplit, tidak berlaku secara komplit, secara sepenuhnya. Transform ni saya nak bagi tahu benda mudah, selalu kita bagi tahu. Dia ada istihlak, dia ada istihalah. Istihalah ni dia berubah. Dulu, contoh zaman dulu, klasik punya contoh. Pokok baja najis. Membesar, pokok pisang tu baja najis. Betul-betul isap najis punya. Keluar buah pisang. Buah pisang halal ke tak? Kita tak boleh kata tak boleh makan buah pisang ni. Najis kat bawah. Melainkan bila pepak buah pisang tu, tengok-tengok ada seketui najis dalam tu. Tu tak boleh lah. Tak berlaku lah benda macam tu. Istihalah, dia sudah berubah sifat dia. Tanah dulu mungkin bangkai apa, berubah. Sudah jadi pasir debu. Tak ada lagi bau bangkai. Completely telah jadi debu macam biasa. Boleh tak tayamum? Boleh tayamum. Mungkin dulu, mungkin 100 tahun ataupun 50 tahun ataupun 10 tahun lepas, dia adalah bangkai binatang. Tapi dah tak ada lagi. Apa yang berubah ni juga diiktiraf oleh kebanyakan para fuqaha. Bahan yang berubah juga sama. Bahan yang berubah. Klasik punya contoh, anggur haram. Lepas tu berubah jadi arak, anggur halal. Berubah jadi arak, hukumnya haram. Bertukar jadi cuka, hukumnya halal. So, sifat semasa. Dia tak boleh kata, oi jangan, yang ni kemarin ni arak ni. No, dia dah transform. Satu lagi benda yang haram, tapi masuk dalam benda yang halal yang banyak, yang tak ada lagi kesan. Secawan arak dituangkan di dalam satu bekas air yang besar. Tak ada bau arak, tak ada bau apa, tak nampak dah apa-apa. Meresap dia, tak ada pun. Air boleh digunakan, boleh diminum. Tak ada apa-apa minum air tu, pening pun tak ada. Ini istihlak. Proses-proses ini kadang-kadang menyebabkan berlaku perbezaan pendapat di kalangan negeri-negeri yang mengeluarkan cop ni, logo ni. Tapi ada beberapa pro and con. Ada sifat negeri, ada pihak yang dia tak bagi yang tu. Kenapa dia kononnya nak mengelakkan orang guna bahan dan seumpama. Di Eropah, apa dalam dunia ni, kita akan dapati ada bahan yang asalnya memang haram. Ini yang timbul gelatin dan seumpama. Tapi dia telah transform betul-betul. Tak ada lagi sifat yang pertama. Ini berlaku perbahasan di kalangan para ulama. Sebab tu saya dalam penulisan saya bersetuju dengan pandangan Majlis Fatwa Eropah bahawasanya bahan-bahan yang seperti ini boleh digunakan. Boleh digunakan. Kalau dia telah transform. Kadang-kadang baru ni ada perbahasan. Ke depan ni makanan mungkin tak cukup. Daging semua daripada makmal.
Daging daripada makmal. Ayam pun tuan-tuan tengok, mungkin daging ayam daripada makmal. Tak ada lembu di padang lah. Boleh ataupun tak boleh. Setengah orang nak bincang, mestilah asal titik yang pertama tu mesti boleh. Kemudian dia berkembang. Ini andaian. Saya nak tanya, kalau satu orang buang najis, Allah muliakan kita, nak buat contoh. Lepas tu tumbuh pokok. Pokok rambutan. Halal tak makan rambutan tu? Tapi asalnya benihnya daripada najis. Halal tak? Dia sudah tak ada sifat najis. Dan ini akan membuka ruang ijtihad yang banyak. Tapi kembali kepada sifat, kembali pada sifat Islam yang cenderung untuk menghalalkan, bukan cenderung untuk mengharamkan. Okay. Tadi saya sebut tentang logo halal ni, tapi ini saya buat prinsip umum. Kemudian kalau kita tak pasti, ada orang kata halal, ada orang kata haram, ada orang kata dah transform betul-betul dah, ada kata belum transform lagi. So kita ambil pendirian, saya tak mau makan. Itu sesuatu yang baik. Karena Nabi SAW menyatakan, innal halala bayyinun wa inna harama bayyinun wa bainahuma mustabihat. Halal jelas, haram pun jelas. Di antara benda itu ada benda yang mustabihat. La ya'lamuhunna kathirun minan nas. Ramai orang tak tahu. Halal ke? Huwa minal halal am minal haram, dan sebagian hadis. Wa manittaqal syubuhat istabra'a li dinihi wa 'ardihi. Siapa yang menjauhkan syubhat, dia selamat untuk agamanya dan maruah dia. Ada satu kedai non-Muslim jual. Orang duk debat. Ada orang kata dia ni jual benda haram, ada orang juga kata benda halal. Daripada tak ada bukti, dia kata kita, ada orang percaya, dia kata halal semua. Kita pun tengok tak ada bukti nak kata dia haram. Tapi tak adalah dia cop logo halal jakim. Siapa makan, kalau dia yakin halal, dia pegang atas kaedah yang asal, halal, dia boleh makan. Tapi kalau siapa yang ragu-ragu, dia takut benda ni syubhah, dia tinggalkan tempat itu, baik untuk agamanya. Termasuk mimbabil warak, daripada bab warak. Okey, bahagian yang berikutnya ialah halal dan haram. Saya tak tahu penganjur ni masa dia berapa. Saya cakap apa yang terlintas dalam kepala saya. Lagi dia tak stop saya, benda tu duduk lintas lagi, saya cakap lagi. Okey. Saya baru balik daripada Indonesia. Lepas tu pergi ke Kelantan terus. Kelantan malam tadi sampai. Pagi ni mari sini. Pagi ni mari. PA saya kata kena pergi Dewan Warisan. Kena bercakap bab halal dan thayyibah. Ya? Jadi saya marilah. Apa yang saya terlintas, dia akan cakap. Tuan-tuan, kalau ada yang tak jelas, saya tengok ruang tak ada bertanya, boleh tanya saya malam besok di Masjid Alwi dalam kuliah. Okey. Cuma orang kita ni, daerah halal dan haram macam mana yang saya sebut tadi. Tapi makan yang haram dan halal tidak terbatas kepada makanan-makanan ni saja. Yang dahsyat dan agak pelik orang kita ni, bukan saya kata dia tak patut ambil penting benda yang haram ni, patut. Kadang-kadang kalau nak makan benda-benda biasa ni, macam coklat, dia tengok ingredient tu. Halal ke, ada cop ke tak? Baguslah, semangat tu. Tapi kalau rasuah, dia tak tanya halal ke haram. Ini yang berlaku dalam negara kita. Shop halal kita, logo halal merata-rata, rasuah juga merata-rata. Sebab konsep kita dalam hal ini, perkara-perkara yang haram, ambil harta orang, makan harta adik-beradik, harta pusaka, dan macam-macam lagi, dia tak tanya halal ke haram.
Padahal dosa itu lebih besar daripada dia makan yang syubhah, yang mungkin tak berdosa tapi tak baik untuk dia. Dosa riba haram. Termasuk dalam dosa besar. Allah mengisytiharkan perang kepada orang yang ambil riba. Ada orang pinjam riba, duit riba, semua riba. Tapi dia cakap tentang ada logo halal ataupun tak ada logo halal. Which is not bad. Okay. Tapi sebenarnya penekanan dia tidak benar. Logo halal dan haram, logo, saya pernah cadang logo haram di Malaysia ni. Tapi bukanlah. Saya kata kerana kita negara yang semuanya di atas konsep asalnya patutnya semua halal. Siapa yang jual haram, dia kena bagi tahu, isytiharkan benda ni haram. Ini haram. Kalau dia jual benda haram, dia tak bagi tahu haram, kementerian boleh ambil tindakan pada dia. Jadi dia kena tulis non halal ataupun dia kena tulis halal, haram. So tak adalah orang nak buat cap logo haram palsu. Siapa nak buat haram palsu? Kan? Dia kena tulis macam sebahagian kedai yang tulis non apa? Non halal. Itu idea saya dululah. Saya kata kena buat macam tu lah. Tapi mungkin susahlah JAKIM nak buat. JAKIM kontrol yang tengok yang JAKIM confirm bahawasanya dia halal. Halal yang JAKIM kata halal ni, halal dia dua. Apa yang JAKIM kata halal, ada cop halal, dia adalah confirm insya-Allah memang halal lah. Sebab JAKIM pergi semak, pergi tengok, ada prosedur dia nak bagi halal. Cuma apa yang JAKIM tak bagi cop halal, belum tentu haram. Saya itu kita nak clear. Apa yang JAKIM bagi cop halal, kita yakin halal lah. Maksudnya kerja pemeriksaan tu JAKIM dah buat. Dari segi standard dia tinggi. Apa yang JAKIM tak bagi cop halal, taklah semestinya haram. Tapi untuk memudahkan, cop halal ni bagus kerana untuk makanan-makanan yang datang daripada luar negara. Mungkin kita tak tahu, kita pun tak pandai nak baca bahan belakang tu. Malah nak baca ingredient dia, sekali nak tengok ingredient satu-satu, kita tengok cop JAKIM, selesai masalah kita, ataupun logo halal. From any country. Kalau kita tengok cop halal daripada negara lain, mungkin di sisi pengiktirafan JAKIM tak termasuk. Tapi saya tengok cop halal New Zealand. And I believe those people do their work, their job. They really do checking. Dia dah tengok semua benda ni. Super, I believe in that. I believe in them. So, I accept. Saya makan je. Katakanlah siapa pun tak cop. Saya hanya tengok ingredient. Ingredient is okay. Saya makan. Tetap di sisi syarak halal. Cuma oleh kerana zaman ni ramai orang suka menipu ke apa, kita nak mengelakkan kita ditipu oleh pihak lain. Dan satu lagi, logo halal ni bagus untuk menjadikan orang hormat kepada orang Islam, kerana kita adalah konsumer yang besar. Yang mana kita adalah, kalau nak buat makanan apa pun, you mesti ambil kira kita sebagai pelanggan yang besar. Our purchasing power yang mana kita gunakan supaya mereka keluarkan produk according kepada apa yang kita percaya di dalam soal pemakanan. This is very good. Very good. Cumanya saya nak beritahu konsep halalnya begitu. Okey. So kalau kita pergi tengok barang tu ada cop JAKIM, mana-mana negeri yang bagi halal yang kita percaya dia aziz dan kita terima, kita boleh makan. Kalau dia tak ada cop tapi kita cek-cek dia, tak ada bukti yang menunjukkan haram, okey, kita boleh juga makan. Tapi dengan adanya cop halal, logo halal itu, dia lebih memberikan keyakinan kepada kita. Selamat datang. Lebih memberikan keyakinan kepada kita bahawasanya ia adalah halal. So ini, tuan-tuan, clear? Jelas? Okey, yang akhirnya ialah logo ni.
Logo ni macam saya kata tadi, yang sedang saya percaya tadi dah bagi penerangan, yang sedang diceritakan macam mana prosedur untuk membolehkan kita dapat. Orang Islam, macam saya sebut, mereka sensitif tentang makanan. Dan which is good for them. So, dia pun nak tengok logo ni. Dan bila nak dapat logo ni, saya nak bagi contoh ajaib, nak bagi faham. Kalau kita angkat nikah, ada pak dia, ada dua saksi, pak dia kata kat kita, aku nikahkan kau dengan anak aku. Kita pergi rumah dia, dia kata kat kita macam tu. Ada dua orang saksi. Kita pun kenal anak dia, dia kata, saya terima lah pakcik. Sah ataupun tak? Sah ataupun tak? Sah. Sah. Kalau dia tak sebut mahar, dia bayar mahar misil, mahar yang setanding. Ataupun dia sebut dengan berapa ringgit, berapa puluh ribu, dia boleh sebut. Tapi, tengok, ramai kata sah. Tapi, kalau rujuk kepada pihak berkuasa agama, dia marah kat kita. Sebab apa? Sebab tak berdaftar. Kerana bila tak berdaftar, menikah tu memang sah di sisi Allah Ta'ala, pasangan ni memang boleh tidur sekali lah orang kata. Tapi ulul amri, pemerintah, dia kena syarat, dia minta supaya kita daftar. Kerana atas alasan-alasan dia. Bila tak daftar, sehari bila cerai, nak buat tuntutan tak boleh. Nak bawa kes pergi mahkamah tak boleh. Kalau orang kata mereka ni tak berpasangan, nak pergi tak boleh. Tak ada bukti. Bukti di dalam zaman moden ini, zaman ni, is a written document. Sesuatu yang mesti bertulis. Pada zaman Nabi tak ada. Satu orang bangun dalam majlis Nabi, tawar nak kahwin, Nabi kahwin terus. Saksi, orang yang saksi. Sekarang ni, saksi pergi sana, saksi mati. Suami tu kata, bila aku menikah dengan dia, aku tak pernah menikah. Oh, kalut. Lalu, pihak pemerintah membuat dokumen dan mewajibkan untuk kita ikut dokumen itu. Peraturan itu. Walaupun nikah sah, tapi berdosa jika tidak taat pada pemerintah dalam perkara yang ma'ruf. Maka wajib taat pada pemerintah dalam pendaftaran, bukan kerana nikah tak sah. Nikah itu dinamakan dalam fiqh zawaju urfi atau nikahul urfi, nikah urfi. Tak ada orang boleh kata ni depa buat hukum baru ni, kena ada CJ nikah pula ni. Bukan hukum baru. Itu as-siyasatu syar'iyah. Pentadbiran siasah, itulah syariah. Urusan pentadbiran syar'i. Halal ni taklah sampai macam nikah tu. Kita boleh makan. Kedai Cik Mat, kedai apa, tak ada cok halal pun kita boleh makan. Tetapi, apa yang dikeluarkan ini memudahkan urusan orang yang tak pasti untuk semak yang halal ataupun tak halal. Itu yang saya nak sampaikan. Maka, sesiapa yang tengok barang yang ada bahan yang telah dicop halal, terutama pada zaman sekarang orang penipu, ia termasuk dalam hadis tadi, dia menjaga agamanya pada satu sudut. Satu yang baik untuk direda. Kalau dia makan pun, katakanlah, kita sangka halal, rupanya haram, kita makan dah, setengah pinggan dah. Duk besok, saya pernah pergi berdakwah di Thailand. Kami tak tahu nak baca apa yang ditulis tu. Masa lama dah dulu ni. Kami pergi berdakwah di kawasan di bukit tu. Di Chiang Rai. Jadi sampai di tengah tempat stesen minyak apa semua tu berhenti. Adalah orang pergi beli makanan roti. Sementara duk buru minyak. Dia beli, nak pergi dakwah ni, dia pun makan.
Lepas makan, minum air, apa semua bagus dah. Dia pun bagi tahu sedap roti tu nak pergi beli. Seorang ustaz yang ikut ni dia orang Thai. Dia kata tak salah, cukup lah makan tadi. Pasal apa? Yang tadi tu inti khinzir. Oh, itu betul ya? Dia boleh baca, kita tak boleh baca. Dia kata dia tanya saya kata, habis lah, dia dah makan lah. Semasa makan tadi, taklah haram sebab dia menyangka halal. Dia atas sangkaan dia. Adakah kemungkinan kalau kita termakan yang haram, sedangkan kita tak tahu, maka kita benar Tuhan tidak menghukum hal yang seperti itu? Ini yang kita baca. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhta'na. Wahai Tuhan kami, jangan ambil tindakan pada kami jika kami lupa ataupun kami tersilap. Mudah-mudahan seminar ni memberi manfaat. Mungkin akan hanya habis tu thayyiban makna apa? Halalan thayyiba. Halalan thayyiba di sisi kebanyakan para ulama mufassirin, kerana berapa kali perkataan halalan thayyiba ni diulang, bahkan ada ayat yang walaupun tak diulang makna yang sama, wa uhilla lakumut thayyibat, dihalalkan kepada kamu yang baik-baik. Yang ni makna yang sama, maksudnya dihalalkan yang baik-baik. Ada yang menyatakan halalan thayyiban, maksudnya thayyiban itu taukid kepada makna halal, maksudnya dia memperkukuhkan makna halal. Kalau halal dia baik, kalau tak halal dia tak baik. Sebahagian para ulama, sebahagian dia menukilkan kaulam mazhab Malik, menyatakan bahawasanya dia bermaksud benda-benda yang halal, tetapi benda yang mustaladzah, benda yang manusia nikmati lebih. Maksudnya bukan saja ia halal, tapi ia kualitinya pun baik. Saya kalau nak buat contoh, tadi sebut durian. Durian ada durian yang biasanya selungguk RM10 lah. Dan ada juga yang sekilo RM50 lah. Dua-duanya halal, tapi kalau nak kata thayyibat, dua-duanya thayyibat, tapi yang ni lebih atyab, lebih baik. Nikmat yang ni lebih besar daripada nikmat yang ni. Daging juga sama. Mungkin kalau contoh yang lebih ekstrim, isteri kita kahwin sah halal, tapi kalau dia dapat kahwin isteri sudahlah halal, cantik, berilmu, banyak maknanya. Mungkin semuanya thayyibat, tapi thayyib itu tak sama, kualiti itu tak sama antara satu sama lain. Tapi yang penting kita tahu apa yang thayyibat, yang baik itu halal, kerana Allah halalkan yang baik. Yang keji haram. Dan tidak ada yang keji, yang tak elok, yang bahaya jadi halal. Tak ada. Cuma sekarang ni orang faham halalan thayyiban ni, halal tu maksudnya dia halal, bukan saja halal, tetapi best quality, best. Ini one interpretation of halalan thayyiban. Tapi the majority scholars kata halal dan thayyiban tu dengan makna yang sama, ataupun kualiti halal tu ada yang baik. Semua halal adalah baik, ada yang lebih baik dan ada yang terbaik. Apapun dalam hidup kita, Allah suruh kita cari sentiasa nak jadi yang lebih baik. Saya ceramah kepada berapa kali saya ceramah pada pelajar-pelajar sekolah ni, kadang-kadang kena pergi melawat sekolah, dia suruh bercakap. Saya kata kita ada beberapa pilihan dalam hidup ni. Kesemua pilihan ni tak salah, tapi kalau boleh kita cari pilihan yang lebih baik. Saya buat contoh cerita As-Sayyidul Adi, encik biasa. Encik biasa. Encik biasa ni seorang yang kita namakan dia encik biasa. Biasa ni ordinary, benda biasa, bukan extraordinary, bukan luar biasa. Saya buat contoh, saya kata encik biasa lahir dari keluarga yang biasa-biasa. Di hari yang biasa, dengan kelahiran yang biasa, membesar seperti biasa.
Masuk sekolah rendah yang biasa dengan mendapat pencapaian yang biasa-biasa. Masuk pergi sekolah menengah biasa, mendapat pencapaian biasa. Masuk universiti yang biasa dan dengan pencapaian biasa. Keluar daripada universiti dengan kejayaan yang biasa-biasa dan kemudian mendapat kerja yang biasa-biasa. Dan kemudian bekerja seperti biasa, menjadi pekerja seperti biasa dengan pencapaian seperti biasa. Pencen seperti biasa, kemudian mati seperti biasa. Itu adalah encik biasa. Encik biasa pun okey juga. Lagi tak buat dosa, so okey. Tapi kalau boleh dalam hidup ni, kita jadilah encik yang luar biasa. Mungkin lahir daripada keluarga biasa, tapi pergi sekolah mencapai pencapaian yang luar biasa. Lahir daripada keluarga biasa, mungkin pencapaian yang biasa, tapi apabila bekerja menjadi pekerja yang luar biasa. Dengan pencapaian yang luar biasa, dengan mempamerkan kebolehan yang luar biasa. Dengan kenaikan pangkat yang luar biasa. Ataupun mempunyai skill yang luar biasa. Untuk menjadi itqan, menjadi satu orang yang ada kelebihan. Supaya orang lihat, ini adalah kualiti yang ada pada diri dia. Yang orang lain bukan mudah untuk bersaing dengan dia. Itu penting supaya Allah Subhanahu wa taala menyukai. Al-mu'min qawi ahabbu ila Allah minal mu'min dhaif. Orang mukmin yang lebih kuat lebih disukai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Maka semua benda yang boleh menyebabkan pencapaian yang lebih luar biasa, termasuklah dalam halal dan seumpamanya, ialah sesuatu yang kita alu-alukan. Terima kasih banyak. Saya tak tahu ada sesi soal jawab ke tak, tapi terima kasih banyak. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puan Kilambrah, saya ada pertanyaan, satu pertanyaan kepada Datuk Mufti. Kami di Kilambrah ni kita tahulah semuanya dia dari segi asasnya adalah halal, bermaksud daripada padi sampailah kita keluarkan produk. Tetapi pada masa yang sama kita juga mendapat permintaan daripada untuk menggunakan produk kita dijadikan sebagai bahan mentah untuk bahan akhirnya adalah haram. Adakah menjadi kesalahan untuk kita berurus niaga dengan mereka, ataupun akad kita tu terhenti setakat kita menjual sebagai produk yang kita keluarkan kepada beliau tanpa kita perlu ambil tahu apa yang produk apa yang mereka nak buat. Itu yang pertama. Kalau Datuk Mufti ada apa? Ada masalah kan? Yang keduanya, sekarang ni kita dalam era sains dan inovasi yang tinggi. Jadi mungkin Datuk Mufti ada mendengar perkembangan tentang cultured meat ataupun daging yang diternak ataupun dikembang biak di dalam makmal daripada sel. Adakah pihak Jabatan Fatwa Kebangsaan ataupun negeri sudah mempunyai asas kerja untuk sama ada sains daging makmal lah kita panggil, cultured meat ni halal ataupun haram untuk kegunaan pada masa hadapan. Itu. Terima kasih. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar. Saya tak naik tak pentas, tak larat. Yang pertama soalan berhubung dengan jual beli. Asasnya di dalam jual beli, yang pertamanya ialah terhenti kepada antara kita dengan penjual. Penjual dengan pembeli. Dia jual dan orang tu beli. Kalau bahan itu halal,
dan proses angkatnya adalah halal, maka dia adalah halal. Itu asas dia. Kita tak perlu bertanya, ni cik, saya jual apa? Roti ni, cik nak buat apa beli roti ni? Ni saya nak pergi makan dengan kawan-kawan, mereka nak main judi malam ni. Tak perlu tanya macam tu. Apa tu? Tak boleh jual, cik. Kalau kita buat macam tu, sampai benda pun kita tak boleh jual. Antara kita dengan dia saja. Okey, itu asas. Cumanya para fuqaha menyebut tentang jika sekiranya benda tu jelas membawa kepada haram yang tak boleh dah kita nak tafsirkan, melainkan dia hanya guna untuk yang haram. Seperti hukum menjual anggur kepada pembikin arak. Ini dibincangkan dalam kitab-kitab fuqaha. Ataupun hukum menjual senjata kepada orang yang nak pergi bunuh orang. Mereka mengharamkan jika benda tu memang jelas, kerana sebab kita jual itulah dia akan buat. Tapi kalau boleh ditafsirkan, kita jual beras. Beras ni macam-macam boleh buat. Kenapa kita nak pergi ambil benda yang kita boleh kemungkinan haram itu? Kita tak payah tanya lah, dia zahirnya. Macam tuan-tuan, kita buka hotel, apa hukum kita kerja hotel? Boleh tak? Boleh. Tak boleh kita andaikan nanti orang main hotel tidur buat perzinaan di hotel. Itu kemungkinan berlaku, tapi itu bukan tujuan hotel. Tujuan hotel ialah untuk orang buat menginap. Motosikal, tujuan dia untuk orang naik sampai. Siapa kalau kita jual motosikal, satgi budak-budak guna untuk merempit, lepas tu mati atas jalan raya pula. Kita tak perlu andai yang itu. Jika dia beli di atas, banyak penafsiran yang boleh dibuat. Melainkan single out, that's the only thing yang dia akan buat. No doubt. Kita jual senjata kat dia, dia kata, cek, beli jujur saya nak pergi tikam dia ni. Kita tak boleh. Tapi kalau dia beli pisau, kita lah cek nak beli pisau ni, nak potong daging ke, nak pergi tikam perut isteri. Tak payah lah tanya. Kan? Benda tu tak perlu, kan? Syarak tidak sebegitu. Okey ke? So antara kita dengan dia. Dan ini dalam muamalat yang lain juga, muamalat yang lain juga. Kalau tidak, hatta orang beli, kita tengok satu orang, ambil contohlah tokek khinzir. Ni very extreme punya example. Tokek khinzir, mai turun lori khinzir dia, masuk kedai kita, order nasi goreng makan. Boleh tak kita jual nasi goreng kat dia? Satgi dia bayar duit tu, duit yang dia untung jual khinzir tu. Boleh tak? Boleh. Duit yang untung khinzir tu dia punya. Duit dia kepada kita, duit nasi goreng. Tuan-tuan faham? Jika tak, tuan-tuan tak boleh meniaga di kedai. Setiap orang yang datang, tuan-tuan kena tanya, duit ni ambil mana? Syarak tak? Sebab itu saya selalu ulang, repeat so many times. Yang patut kita tanya ialah proses daripada dia kepada kita, bukan daripada duit tu kepada dia. Sebab tu saya buat contoh yang bodoh lah, tapi nak faham. Satu orang kena judi, buat balik main 20,000 kat isteri dia. Isteri dia kata, duit mana ni? Tiba-tiba 20,000. Buat mari duit RM50 sampai 10,000. Dia kata, abang kena judi malam tadi. Saya tak mau duit judi ni. Ini haram. Isteri dia kata. Dia keluar, dia bawa duit tu, dia pergi tukar, dia ambil duit 100. Dia buat balik main, dia tahu kat depan isteri dia. Saya kata, duit apa ni? Ni duit bank. Duit judi dah bagi dah kat bank tukar tadi. Yang ni duit bank. Betul ke? Boleh kan jadi duit bank? Duit judi lah juga, kerana proses dia sampai pada kita tu. Contoh lain saya nak buat contoh. Satu orang datang duduk kita depan kita, dia pergi kat pasar raya besar, dia beli arak, la samahallah. Kan, dia beli arak RM50, dia bagi RM50. Lepas pada tu giliran kita pergi kaunter pula, kita beli barang lain pula RM50 juga. Kita bayar duit 100, kawan tu ambil duit RM50 hak arak tadi, dia bagi balance duit kita. Saya kata tak mau, yang tu duit arak, ambil hak sekepin hak tepi ni.
Tadi banyak tepi ni. Betul tak? Tak. Daripada dia tadi ke kawan tu memang duit arak. Tapi daripada duit yang sama kepada kita ialah duit balance kita. Contoh yang lain ekstrim, saya buat contoh. Satu member kita hutang kita RM10,000 tak bayar. Tiba-tiba satu hari dia datang. Datang kita, dia bayar kita RM10,000. Oi, kau ada duit sekarang? Dia kata, malam tadi aku kena judi RM10,000. Boleh tak kita ambil duit tu? Tak boleh. Boleh tak? Takut. Boleh tak kita ambil duit tu? Boleh. Sebab duit yang haram ialah duit judi dia. Yang dia bagi kat kita tu bukan duit judi, duit hutang dia pada kita. Faham tak? Judi you punya pasal. Kita boleh andaikan RM10,000 tu daripada lain. Kenapa dia nak kata RM10,000 tu, sebelum dia nak ada RM10,000 dia bagi kita, dia ada duit RM10,000 lain untuk urusan dia. Kerana yang datang pada kita tu bukan judi. Sebab tu setengah dulu orang dia ekstrim. Dia tak mau terima gaji kerajaan. Dia kata duit kerajaan ada campur macam-macam. Duit kerajaan campur macam-macam, itu duit kerajaan. Sampai pada kita ialah duit gaji kita. Satu orang mari makan kedai kita, makan lebih-lebih hebat makan, lepas tu dia nak bayar. Dia cik kerja apa? Saya ni tokek kelang arak tu. Dia bayar duit kat kita, makan RM50. Kita cik, duit ni saya tak boleh terima. Cik kena pergi buat kerja lain, cari RM50, bayar duit nasi saya. Macam tu kah? Tak. Itulah jawapan kenapa Nabi menerima hadiah daripada pembesar-pembesar, walaupun mereka ada kezaliman, menerima hadiah daripada orang lain. Dan sebab itu, kalau suami bagi nafkah pada isteri, katalah suami itu sekalipun jual ketum, cakoroi sampai penin budak kampung, dia balik, dia bagi duit pada isteri dia, duit nafkah. Haram ataupun tak isteri dia ambil? Tak. Duit yang suami dia bagi pada dia ialah duit nafkah, kewajipan suami dia. Yang haram ialah duit yang suami dia terima. Anak-anak makan halal, kewajipan bapa mesti kena bagi. Kalau nak benak, pak dia benak, bukan anak tu benak. Mari penceramah kata habislah anak-anak benak sebab duit pak haram. Pak dia yang benak. Pasal apa Tuhan hukum anak dia pula jadi benak? Kita ingat ni apa? Tuhan ni apa? Orang lain buat salah, orang lain kena. Ini juga salah pemahaman. The second question is tentang masalah daging makmal ni. Masih lagi dalam pembincangan. Fatwa Perlis yang akan datang ni bincang yang hal ini tentang sekarang ni. Cumanya macam saya kata tadi, dia bukan daging, dia ambil daripada sel saja. Sel yang berkembang tu saya buat contoh tadi. Saya contoh. Kalaulah benih itu daripada najis naik menjadi pokok, buah dia boleh kita makan ataupun tak. Ini perlukan banyak analisa nak melihat proses, adakah hal yang najis itu berada di dalam daging itu telah ataupun telah completely telah different, totally change in terms of chemical transform and many things. So ini dalam proses, dalam pembincangan fatwa, saya tak mau keluarkan yang hukum lagi, cuma saya bagi tahu pada saya asasnya semua benda boleh, kerana ini bukan haiwan, bukan apa, melainkan ada terbukti kekotoran ataupun najis yang menunjukkan ia haram. Bukan semua benda tak boleh. Semua benda al-aslu fil asya' al-ibahah, asal pada sesuatu itu adalah bolehkan. Dunia berkembang, teknologi ini akan menjadi teknologi yang diguna pakai nanti pada masa depan. Susu juga kita mungkin dah tak ada lembu dah, semua susu daripada makmal. Daging semua daripada makmal. Telur pun tak lama lagi menteri yang jaga telur tak payah pergi ke kandang ayam daging lagi, boleh ada telur di dalam makmal. Dan banyak lagi hal-hal yang akan berubah. Dunia berubah dan nusus mahdudah wal aqdiyah mutajaddidah. Nas itu terhad, tetapi isu-isu bertambah-tambah, dan Islam mempunyai flexibility untuk membolehkan manusia itu hidup dengan cara yang diizinkan oleh, dibenarkan oleh syarak. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Itu jawapan daripada dua soalan daripada tetamu kita pada pagi ini. Jadi untuk makluman tuan-tuan, insya-Allah kita sedang menanti ketibaan Tuli yang teramat bermulia tuanku. InsyaAllah untuk makluman kepada tuan-tuan, kepada semua diminta untuk memakai pelitup separuh muka ataupun mask, insyaAllah akan diserahkan. Kalau yang ada tolong pakai sebelum ketibaan tuanku, terutama kepada penerima-penerima sijil pengesahan halal, penerima-penerima dan sebagainya. InsyaAllah. Okey, tuan-tuan boleh bersedia dengan tempat masing-masing insyaAllah.